Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita telah masuk kepada 13 Ramadan, hari Rabu, dan kita bakal memasuki episod kita yang ke-9 insya-Allah. Kita telah membicarakan pada episod kemarin bagaimana tragedi peristiwa perang Yarmouk yang berlaku antara tentera Islam berhadapan dengan tentera Rom. Saya stop dekat bagaimana Khalid Al-Walid mendapat satu surat daripada seorang yang main COD surat. Tak pastilah JDT GMT ke JDEC ke apa. Tak surat dekat Khalid masa tengah perang. Bahkan surat itu dikhususkan kepada Khalid seorang. Maka kita akan tengok apa cerita sebenarnya ni. Baik. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam fasa perbincangan perang Yarmouk. Bagaimana perang ini diceritakan begitu dahsyat, tercetusnya perang ini, begitu hebat berlakunya perang ini, menyebabkan betapa ramai umat Islam yang turun, betapa ramai tentera Rom yang turun. Tentera Rom datang dengan membawa salib mereka, datang dengan para rahib mereka, para father mereka, membacakan Injil dengan laungan yang begitu kuat. Bahkan tentera Islam pula di satu pihak yang dipimpin oleh Muaz bin Jabal membacakan Al-Quran dengan begitu kuat. Surah Al-Anfal diceritakan bagaimana untuk meniupkan semangat dan motivasi kepada tentera Islam yang bergempur dengan tentera Rom yang begitu ramai. Belum pernah terjadi semisalnya seramai itu. Maka tuan-tuan, dalam pertempuran ini antara tokoh yang begitu hebat disebutkan dalam sirah ialah salah seorang anak Zubair bin Al-Awwam, iaitu Abdullah bin Zubair, yang umum mengetahui kekuatan yang ada pada Abdullah bin Zubair. Saya telah ceritakan dalam siri Empayar sebelum ini di channel Pusat Tarbiyah Unais bagaimana kehebatan Abdullah bin Zubair ini begitu hebat. Beliau satu orang tokoh yang pernah meminum darah Nabi kan. Itu ada hadis yang lain menceritakan tentang perihal tersebut yang menyebabkan beliau menjadi begitu hebat. Dibincangkan oleh para ulama mengenai status Abdullah bin Zubair ni. Tapi dia begitu hebat. Dirakamkan dalam Bidayah wa Nihayah bagaimana ketika sedang berlaku perang itu, Abdullah bin Zubair begitu kuat, begitu gagah, antara salah seorang yang kuat lah di samping Abu Ubaidah Al-Jarrah, di samping Khalid Al-Walid. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ketika perang Yarmouk sedang tercetus begitu hebat ini, yang habis satu kelompok datang satu kelompok lagi, habis satu kelompok datang kelompok lagi, ada orang Rom yang lari, ada umat Islam yang berpatah balik, orang perempuan terlibat dan sebagainya, banyak berkecamukan berlaku perang ini tuan-tuan. Dan ketika itu sempat lagi Abdullah bin Zubair, masa ni muda lah, dia anak Zubair bin Al-Awwam, maka dia dengan kawan-kawan dia dalam tak tahulah berapa orang, 10-11 orang duduk dan lagi sembang tu. Hak kata champion tak champion tu. Depa boleh main lagi antara, bukanlah main, maksudnya boleh macam buat game antara depa tau. Maka member-member Abdullah bin Zubair, geng orang muda ni kata, Abdullah, wahai Abdullah, nampak tak tu benteng ataupun satu grup bentengan tentera Rom yang begitu ramai tu, satu sudut tu. Kan tentera Rom bahagi sudut banyak. Maka salah satu sudut itu begitu ampuh komando tentera Rom yang sedang menunggu menghalang daripada orang untuk memecah benteng tersebut, begitu ampuh. Maka kawan-kawan Abdullah bin Zubair ni kata, Abdullah, jom kita pergi redah benteng tu, berani tak? Kawan-kawan ni kata kat dia. Maka dia kata, aku berani, aku takut hampa yang tak berani. Maka dia berkata, kami berani, ingat kami netral mana sangat. Lagu itulah. Masa tu boleh sembang lagi tengah perang tu, tuan boleh bayang champion tak champion dia ni. Maka Abdullah bin Zubair kata, kalau berani jom kita pergi serbu. Ke kawan-kawan dia kata, lah ni macam ni Abdullah, hampir dulu kami follow belakang, kami mesti follow punya. Kawan-kawan dia kata, para sahabat tersebut. Maka tuan-tuan, Abdullah bin Zubair pun pergi, kata apa, aku redah, hampa ikut belakang. Baik. Benteng tentera Rom yang begitu ampuh itu, ramai orang, benteng manusia lah, tentera Rom yang komando ni. Maka Abdullah bin Zubair pun pergi serbu, bunuh habis tentera Rom ada dekat benteng ni, sampai dia pecah masuk benteng manusia ni, pecah masuk. Maka dia expect kawan-kawan ni ada di belakang akan pecah sekali, masuk pecah binti dia sampai ke kemah besar lah, kemah komander, kemah apa governor semua ni.
Maka bila dah pecah benteng masuk dah ke dalam dah. Kemudian ada pendapat lain mengatakan bukan benteng manusia, bukan benteng, dia benteng kota. Tapi tak apalah, dia pecahkan benteng tentera Rom, dia masuk dalam dah. Dia bunuh masuk dalam. Dah lepas dah benteng tu. Benteng tentera ni takkan ikut dia, sebab kalau dia ikut dia akan jadi pecah benteng. So yang dah terlepas dia buat guna, dia berkepung balik. Bila dia berkepung balik, kawan-kawan Abi Zubair masuk nak himpit tak boleh. Duk lawan kutung ketang tak lepas. Lawan kutung ketang tak lepas. Tak matilah, tak syahid lah, tapi duk lawan tak lepas-lepas. Kalau Abi Zubair tunggu dalam tu, dia kata apa lambat depa ni. Dia keluar balik. Dia bunuh pula. Bayangkan dia duduk dalam kawanan tentera musuh ni. Seorang-seorang dia. Duduk dalam kawanan tentera musuh ni seorang-seorang dia tunggu lambat popok ni. Dia keluar balik, dia keluar tu. Kalau kita tak keluar dalam nyorok lah. Keluar bunuh pula lah. Dia bunuh pula tentera Rom sampai lepas si benteng balik, dia keluar kawan-kawan dia. "Oi, mana dia hamba? Tadi sembang cekang sangat. Nak ikut aku belakang." Dia kata tak lepas ya Allah, tak lepas hari. Ingat senang ni, komando semua ni. Dia kata jom. Dia bunuh. Boleh sembang lagi tu. Dia masuk pula ke dalam. Masuk tu bukan masuk jalan kaki biasa. Masuk sambil membunuh ni. Sambil lawan. Pecah pula benteng dia, masuk pula dalam. Tunggu pula. Pok-pok kawan dia ni tak lepas lagi. Kawan-kawan dia ni pun hebat-hebat, bukan calang-calang. Tapi tak lepas. Pasal tentera Rom ni dengan hebat mereka, dengan kelengkapan mereka, dengan persenjataan mereka kan. Kali kedua Allah bin Zubair keluar sekali lagi. Patah balik, keluar. Lawan, keluar pula, pergi ke benteng pula. Jungui pula muka. Mana dia hampa ni? 2 kali dah aku masuk dalam. Hampa tak lepas lagi benteng ni. Dia kata tu dia Abdullah. Hebat lah. Hebat. Memang hebat. Allah bin Zubair memang hebat lah. Ini antara contoh yang dirakamkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah tentang peristiwa perang Yarmouk yang agak terhibur bila kita membacanya, kagum dengan kehebatan tentera Islam. Kemudian diriwayatkan juga bagaimana para sahabat menceritakan dalam peristiwa perang Yarmouk ini jugalah yang berlaku peristiwa orang-orang perempuan ataupun golongan-golongan yang ditugaskan untuk memberi minum air kepada para sahabat ataupun para pejuang. Bila tengok para pejuang tengah nazak minta air, panggil nak air, inginkan air, maka dia pergi. Bila sampai dengar sahabat yang di sana pula sebut air, maka sahabat yang tengah nazak dia sebut bagi dekat dia dulu. Maka Sri Kandi ini pun pergi dekat sana pula. Sampai dekat sahabat yang seorang lagi tu yang minta air, sedang nazak, is dying, sedang nazak ni. Maka dengar sahabat seorang lagi pula yang ketiga sebut air, nak air. Masa mungkin dah dying state ni, dalam keadaan nak mati dah. Maka sahabat yang kedua dia dengar, dia kata pergi sana dulu, bagi dekat dia dulu, aku boleh tahan lagi. Maka Sri Kandi ni pun pergi yang sahabat ketiga. Bila dia sampai ke sahabat ketiga telah pun syahid. Maka dia patah balik kepada sahabat yang kedua telah pun syahid. Dia patah balik kepada sahabat yang pertama telah pun syahid. Maka ketiga-tiganya tak sempat minum air dan ketiga-tiganya mati dalam keadaan berjuang, syahid, dan mati dalam keadaan kasih sayang mereka kepada saudara mereka tiada tolak bandingnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dalam kalangan kamu sehinggakan kamu mencintai saudara semua Islam sama dengan kamu seperti mana kamu mencintai diri sendiri. Ini para sahabat mengaplikasikan hadis ini sungguh-sungguhlah. Hebat pengorbanan mereka, tak peduli orang lain dah. Tak peduli diri sendiri dah, bagi kawan-kawan dulu. Kita cuba nilai dengan sikap kita hari ini, dengan kehidupan kita hari ini sama Islam. Adakah kita meneladani sirah tersebut? Adakah kita meneladani sunnah tersebut? Mengutamakan orang lain lebih kepada diri sendiri. Bahkan dalam Quran sendiri pun Allah Ta'ala merakamkan kisah-kisah orang Ansar yang bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana orang-orang Ansar ini mengutamakan yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mengutamakan orang lain iaitu orang Muhajirin, meskipun dalam keadaan mereka tu sendiri pun susah juga, tapi still tolong orang lain, masih lagi tolong orang lain. Biar orang lain kenyang, dia lapar tak apa. Ini sifat yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi, para pejuang Islam yang kita patut contohi, dan kita tak heranlah kenapa mereka begitu kuat menggempur satu demi satu kerajaan, menumbangkan seorang demi seorang raja, kerana akhlak yang ada pada mereka, sunnah yang mereka ikuti, tuan-tuan. Maka saya nak teruskan bagaimana sambungan kisah Khalid dapat surat dia tu. Bila Khalid dapat surat tersebut, dia buka, dia baca dan dia agak sebab apakah isi kandungan surat tersebut. Dia tak dedahkan lagi. Dia simpan surat dia, lipat surat tersebut, dimasukkan dalam paket dia dan dia terus lawan. How come seorang Khalid, seorang panglima yang dia sempat tengah-tengah perang, dia boleh buka surat, baca, lipat, simpan. Orang tak berani pergi panah daripada jauh pun. Ketangkasan yang ada pada Khalid, tuan-tuan bayangkan.
Maka tuan-tuan, dalam peristiwa perang itu dicatatkan dalam Bidayah wa Nihayah bagaimana selepas disimpan surat itu datang satu orang komander bukan paling besar lah, one of big commander macam itulah, salah seorang daripada panglima besar pasukan Rom, dicatatkan dalam Bidayah wa Nihayah, disebut dengan nama Jaraja. Al-Jaraja ini saya agak lah, Al-Jaraja ni dia di pasukan Rom, kemungkinan dia orang putih, mungkin Al-Jaraja ini merujuk kepada satu nama yang macam Josh. Al-Jaraja means Josh, orang putih. Mungkin saya salah, tapi disebut dalam kitab Al-Jaraja, mungkin Josh. Maka Josh ini, panglima Josh ini, tengah duk lawan perang, lawan kukit-kukit lawan ni, maka dia duk intai mana ada Khalid. Dia one of the biggest panglima dalam pasukan Rom yang disegani, yang hebat, yang tangkas. Maka dia sambil duk lawan, dia duk intai mana ada Khalid. Sampai dia lawan sampai dekat dengan Khalid. Terus bila pedangnya dengan pedang Khalid bertemu, bila pedang Josh dan pedang Khalid bertemu, sambil duk lawan itu, yang orang kata apa, standing lah, sama-sama kuat, tapi Khalid kuat lagi lah. Tapi dalam duk lawan itu sempat dia berdialog dengan Khalid. Maka tanya Jaraja ni kepada Khalid, wahai Khalid bin Al-Walid, aku mengetahui, ataupun Hanif, kami mengetahui bahawasanya engkau ini bukan calon-calon orang. Engkau adalah anak kepada bangsawan, ya, ayah Khalid, semua orang kenal Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ke? Walid satu orang yang hebat kan, yang kaya, keturunan bangsawan yang kaya sungguh-sungguh dah dulu. Hang ni keturunan yang hebat-hebat, bagaimana hang boleh ikut Muhammad ini yang tak ada siapa kenal pun, macam tu lah. Maka Khalid berdialog dengan Georgia ataupun Josh ini, Jaraja ini. Maka tuan-tuan, disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah bagaimana sambil duk perang tu, maka Georgia Josh ini tanya kepada Khalid, demi Tuhan, kalau engkau beriman kepada Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, kami beriman kepada Tuhan, demi Tuhan engkau bersumpah, wahai Khalid, kau jangan tipu aku nak tanya engkau soalan ni. Maka Khalid kata, ya, aku bersumpah. Sambil duk lawan, sambil duk tengah lawan ni, maka Josh tanya Khalid, benarkah dalam gosip among kami, gosip dalam kalangan tentera Rom mengatakan dalam sehari dua ni, dalam tempoh perang Yarmouk ini, sama-sama kami duk sembang malam-malam, duk bincang, kata, betul ke Khalid, hang ni, awak ini, kenapa awak begitu kuat? Awak begitu kuat kerana awak ini memiliki pedang yang turun daripada langit, daripada Allah, diberikan kepada Muhammad, dan Muhammad bagi ke awak pedang tu. Betul ke Khalid? Kalau ada, mana pedang tu, kami nak tengok. Aku nak tengok pedang tu, wahai Khalid. Aku teringin nak tengok pedang daripada langit itu yang Nabi kamu bagi kepada kamu. Maka Khalid renyih, senyum lah bila dengar soalan macam tu. Maka Khalid kata, mana ada pedang-pedang langit lah apa, tak cerita apa, pedang syaitan. Tak dia tambah lah. Maka Khalid tanya, Khalid kata, tak ada, mana ada semua pedang tu. Dia kata, ya, sebab aku mendengar tentera Islam panggil kamu pedang Allah. Mana pedang Allah tu? Maka kata Khalid, pedang Allah tu akulah. Itu sebabnya Nabi kami Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebut, dia gelarkan aku pedang Allah. Nabi pernah sebut kat aku, anta as-saif min suyufillah. Awak ini, wahai Khalid, awak ini pedang daripada pedang-pedang Allah. Sebab daripada lantaran daripada itulah para sahabat semua ni panggil aku pedang Allah. Bukan aku ada pedang Allah daripada langit. Aku ni sendiri pedang Allah, kata Khalid. Maka Georgia terkejut. Dia kata, betul ke? Ya, buat apa kau nak tipu? Aku dah sumpah dah. Maka Georgia kata, begitu sekali Nabi kamu sayang kamu, sporting seman dengan kamu macam tu. Ya, dia kata. Dan apa yang dia ajak? Kata Georgia tanya, sambil duk lawan ni. Khalid pun mengendorkan sikit serangan dia, sambil duk dialog, sambil duk lawan ni. Maka Khalid kata, dia ajarkan agar jangan mensyirikkan Allah, menunaikan solat, menghubungkan silaturahim, berbuat baik dengan orang. Khalid cerita benda betul. Maka Georgia tanya lagi, bagaimana kalau ada orang yang menolak seruan kamu? Maka kata Khalid, tak apa, bayar jizyah, selesai, kami akan lindungi pula. Kata Georgia lagi, kalau dia tak mau bayar dan dia tolak, maka kata Khalid, siap sedia dengan pedang kami, macam hampa sekarang ni. Kemudian Georgia tanya lagi, macam mana pula kalau mereka terima Islam ni? Maka kata Khalid, kalau terima Islam, sama saja. Apa yang kami dapat, mereka dapat. Apa yang kami rugi, kita rugi bersama. Tapi kita takkan rugi Islam, kita akan untung. Bila pun kita menang, kita dapat kerajaan, kita kalah, kita dapat syurga. Maka Khalid bagi dialog dengan dia macam tu. Dia agak tertarik. Maka dia kata, tapi Khalid, kalaulah seseorang itu terima Islam sekarang, bermaksud hari ni, at this moment ni, sekarang ni, apakah pahala orang itu kurang berbanding orang yang lagi awal terima Islam? Nampak, Georgia ni pandai, orang putih.
Dia nak audit lah, dia nak tahu sungguh-sungguh lah kalau aku terima Islam sekarang berbaloi ke. Khalid dah Islam berapa tahun dah. Abu Bakar dah Islam berapa tahun dah. Umar dah Islam berapa belas tahun dah. Berbaloi ke, adakah aku dikira junior kan? Ini mesej yang sangat penting untuk kita dengar. Para sahabat yang mualaf ke apa dia menonton video ni dengar. Kalau Khalid kata sama saja. Tidak ada seniority, juniority dalam Islam. So kita yang Islam bakar ni jangan duk hina sahabat kita yang mualaf yang baru Islam ni. Kita tidak ada lebih apa-apa berbanding mereka. Kalau mereka baru Islam satu hari, kita dah Islam 20 tahun. Tetapi kalau takwa mereka lebih tinggi, keimanan mereka lebih tinggi, maka mereka jauh meninggalkan kita. Jangan diukur dengan masa, jangan diukur dengan umur. Maka Khalid kata tidak ada beza, sama saja kalau orang tu terima Islam hari ni ke, esok ke, kemarin ke. Yang membezakan itu adalah takwa, bukannya umur, bukannya berapa lama dia masuk Islam. Kalau dia dah Islam 50 tahun pun tapi dia tak pernah memberi apa kepada Islam, takwa dia tidak pernah berbuah, maka mungkin lagi rendah kedudukannya berbanding orang yang baru Islam 2 hari tapi takwa dia tinggi. Khalid menerangkan. Maka kata Georgia, kalau macam tu menarik lah. Agama ni sampai tidak ada satu kasta langsung, semua sama di sisi Allah. Maka kata Georgia, macam mana aku nak masuk Islam? Tengah perang ni. Maka Khalid kata, ikut cakap aku. Ikut macam mana? Khalid ajak dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khalid ajak dia. Maka dia pun mengucap. At that moment, mengucap. Dia dah habis mengucap, dia berasa lain dalam diri dia. Maka dia tanya kepada Khalid, tengah perang ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan, orang tak berani kacau, panglima dengan panglima lawan. Maka dia kata, aku dah Islam kan Khalid? Khalid kata, anta dah Islam. Hang dah Islam dah sekarang. Macam tu saja. Tak ada ke kena isi borang ke, cop pejabat agama ke, apa semua ni isi. Tak ada, itu saya tambah lah. Tapi nak bagi tahu kerenah birokrasi belum ada masa tu lah. You mengucap, you Islam. Maka kata Georgia, mudahnya dah udah Islam sekarang. Dah mudah Islam dah. Tak perlu nak pergi mandi holy water, tak perlu nak pergi mandi Gangga river semua, tak payah. Maka kata Georgia, what I need to do now? So sekarang aku dah Islam, aku nak kena buat apa ni? Khalid kata, pusing lawan dengan depa. Lawan dengan tentera hang Rom. Sebab hang dah Islam, hang dah geng kami. Tanpa dia membantah. Tapi dalam media Nihayah ditambahkan satu riwayat yang lain, Khalid tarik tangan dia. Saya lebih condong pada pendapat ni. Selepas itu Khalid tarik tangan dia. Di celah-celahan keramaian para tentera itu, Khalid tarik tangan Georgia, ikut dia masuk ke kemah Khalid. Khalid ada satu kemah sendiri lah, bahasa sebagai komander kan. Kemudian masuk dalam kemah Khalid. Kemudian terus Khalid pergi ambil air satu bekas, masuk dalam kemah dan ajak dia berwuduk. Masa tu juga tengah perang tu. Hebat Khalid Al-Walid. Maka kalau orang katakan Khalid ini dia cuma perang saja, dia tidak pernah berdakwah, kita boleh sangkal pendapat itu dengan statement inilah, dengan sirah ini, catatan ini. Memang Khalid pernah mengislamkan seorang panglima besar Rom dan bahkan mengislamkan ketika tengah perang. Dan dia tak menunggu lama, terus dia masuk, dia ajak berwuduk dan dia suruh ikut cara aku sembahyang. Dan mereka bersolat sunat 2 rakaat. Diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah. Maka dia bersolat 2 orang dalam kemah. Masa itu ada special branch, intelijen daripada Rom yang memerhatikan gerak-gerik Khalid dengan Josh ini. Maka mereka mengepung kemah Khalid. Mereka kepung kemah Khalid, maka mereka menyerbu serentak di setiap penjuru. Para sahabat, para tentera Islam tak dan tengok dah pasal kalut ni masing-masing ramai ni, tentera musuh begitu ramai. Maka Khalid dengan Georgia berdua sahaja terpaksa berhadapan dengan ribuan tentera Rom yang datang menyerbu kemah Khalid. Tuan-tuan bayangkan bila dua panglima ini bergabung, berlawan bersungguh-sungguh. Namun akhirnya Georgia terluka dan dia tewas dan dia mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak angkat seseorang manusia, Georgia ini ataupun Jaroja ini ataupun Josh ini, yang dia tak Islam, dia memerangi Islam pula tu. Lepas tu dia terima Islam di tengah medan jihad, dia masuk Islam. Dalam keadaan dia berwuduk, baru lepas semayang, baru masuk Islam beberapa minit, beberapa jam, tak sempat buat dosa lagi, masuk-masuk terus berjuang dan masuk-masuk terus syahid. Tuan-tuan bayangkan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Orang yang tidak sempat berbuat dosa, suci, murni, fitrah, bersih, mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan berwuduk, mati dalam keadaan berjuang, yang belum sempat buat dosa apa lagi. Allahu Akbar. Ini Josh yang telah diislamkan oleh Khalid Al-Walid dalam perang Yarmouk. Ini berlaku yang dirakamkan dalam Quran. Yang dirakamkan dalam banyak riwayat, disebut dalam Tariq Tabari, disebut juga dalam Bidayah wa Nihayah. Maka tuan-tuan,
selesai perang tersebut, Khalid berjaya membunuh sakir-bakir orang dan menguruskan jenazah sahabat baru dia Josh. Malam tersebut Khalid termenung. Diceritakan dalam kitab bagaimana Khalid dia berjaya menyeroboh masuk ke satu istana satu orang panglima, satu orang raja. Saya tak ingat nama raja tu, tetapi dia adalah adik kepada Heraklius. Istana raja adik pada Raja Heraklius. Maka dia dapat istana tersebut, maka para sahabat pun pakat masuk istana tersebut, berehat di situ malam tu. Maka Khalid duduk dalam bilik raja seorang-seorang, dia termenung, teriak dia malam. Kita tak tahu apa yang terbuku di hati Khalid, kenapa dia menangis. Dia buka surat tadi tu, dia baca seorang-seorang dia balik, maka dia turun pergi kepada para sahabat. Dan dia pun menceritakan bahawasanya petang tadi ketika mana tengah perang yang berkecamuk tadi tu, telah sampai berita kepada aku, surat telah sampai bahawasanya di Madinah ada perkabaran duka, iaitu khalifah yang kita sayang, Sayyidina Abu Bakar telah pergi meninggalkan kita, telah wafat meninggalkan kita. Dan penduduk Madinah telah menggantikan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, ataupun Sayyidina Abu Bakar sendiri mewasiatkan agar Umar Al-Faruq untuk naik menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Khalid bagi satu ayat, dia kata sesungguhnya Umar tidak lebih aku cintai daripada Abu Bakar. Khalid sangat sayang kepada Abu Bakar dan Abu Bakar juga sangat sayang kepada Khalid. Dan dia berpisah dengan Sayyidina Abu Bakar, bos dia, khalifah dia yang sentiasa backup dia, sentiasa bela dia, dan kadang dia tak sempat tengok mayat khalifah. Dia sedih. Dan dia mengenangkan juga bila Umar naik ni, Umar tak berapa suka dekat dia. Tapi kenapalah dia kata, aku lebih sayangkan Tuhan Umar daripada Umar. Aku berjuang kerana Rabbi Umar, Tuhan Umar, bukan Umar. Maka Umar telah perintahkan, surat itu Umar yang hantar, bagi tahu kat aku bahawasanya Abu Bakar dah meninggal, dah wafat, aku menggantikan dia sebagai khalifah. Maka benda pertama yang aku nak buat adalah aku pecat hang, bayar Khalid. Umar tuan-tuan, taram lama dah. Pertelingkahan kecil ataupun pertelingkahan manja antara Umar dengan Khalid Al-Walid ni akan berkesudahan nanti dalam tahun 21 Hijrah. Saya akan cerita apa yang jadi antara keduanya ini. Tentu kena stay tune sampai habis lah nanti no. Mesti sambung tu cerita ni. Maka Umar kata, aku pecat hang Khalid, aku lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah tuan-tuan, kata tuan-tuan mengikuti sirah para sahabat tahun lepas saya cerita, memang Umar antara orang yang paling dia sayang adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayang sungguh-sungguh ni, bukan sayang biasa-biasa. Umar sangat sayang dekat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka tapi Umar lantik Abu Ubaidah bukan sebab sayang, sebab Abu Ubaidah memang layak. Abu Ubaidah memang warrior. Zaman Nabi lagi Abu Ubaidah telah menjadi beberapa kali Abu Ubaidah menjadi panglima, menjadi warrior. Sebut dalam hadis bagaimana yang dipermakan bangkai ikan tu kan. Ikan besar tu adalah hadis yang sahih. Tapi nak beritahu Abu Ubaidah bukan orang yang dilantik sebab kroni, sebab Umar sayang, tapi memang dia layak. Dan Umar ada alasan kenapa dia memecat Khalid. Dan Khalid tak merajuk. Khalid tak kata sampai hati Umar buat macam ni kat aku. Tak. Dia kata aku boleh berjuang macam biasa. Maka dia beritahu kat para sahabat, para tentera, sesungguhnya Umar telah naik menggantikan Abu Bakar. Abu Bakar telah pun wafat. Maka dia memecat aku dan melantik Abu Ubaidah. Dan sama-samalah kita ikut Abu Ubaidah. Ini Khalid bin Al-Walid, dia punya profesional macam mana. Maka okey, Khalid okey. Maka apakah tindakan Abu Ubaidah selepas itu? Setelah mereka memenangi perang Yarmouk, dekat kawasan Yarmouk itu, apa yang Abu Ubaidah nak buat sebagai komander yang baru? Apakah tindakan Khalid? Adakah dia nak sabotaj ke, ataupun dia merajuk ke, ataupun dia lari balik Madinah ke, tapi tengok jenazah ataupun kubur Abu Bakar ke? Apa yang jadi lepas tu tuan-tuan? Esoklah. Kita sambung esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.